Hijrah atau sebut awal Muharram, kan? Tarikh yang mana tarikh bersejarah berlakunya penghijrahan Nabi. Bila sebut tentang penghijrahan, biasalah kita akan biasa jumpa tajuk-tajuk, dah biasa sangatlah cakap tahun baru, azam baru. Tapi kali ni lain, tahun baru azam tertangguh, tahun baru azam lama. Hakikatnya PKP ke tak PKP, kebanyakan kita masih lagi ada azam yang masih tidak kita laksanakan. Kenapa? Sebab apa susah nak buat? Sebab satu perkara, kita nak berubah tapi kita tak tahu apa yang kita nak ubah. Kita contoh kan, aku ingat aku nak kuruskan badan, dia cakap, aku ingat aku nak kuruskan badan. Kita hanya boleh kuruskan badan bila kita tahu status kita kat mana. Aku ingat nak kuruskan badan, berat kau berapa sekarang? 45. Tak rasa nak bunuh ke? So cakap kan kita rasa macam, apa hal kau ni, kan? Kita akan geram, marah orang cakap macam tu, kan? Menyindir ke apa? Gemuk dah, la ilaha illallah, kan? Macam tu lah. Lepas tu macam saya, kan, orang akan cakap tak apa, tinggi tak nampak sangat. Apa hal, kan? Adakah ukuran gemuk ni tengok tinggi ke rendah? Tak. Kalau dah gemuk lah. Macam contoh ketinggian kita berapa? Macam saya, ketinggian saya 183 cm. 183 cm, maka berat yang paling sesuai untuk saya 83 kilo. Tu sebenarnya. Jadi saya kena kejar lah 83 tu, yang ideal dengan ketinggian saya. Tapi orang kata it's too good to be true lah. Orang kata payah nak capai tu. Payah. Sebab saya terlalu berat sekarang. Terlalu berat. Nak exercise pun berat. Tadi masa makan mihun pagi tadi dengan telur dengan kopi OS tadi, menangis tadi. Menyesali nasib. Macam manalah aku nak kurus. Macam tu lah. Habis mihun tu tadi. Dalam sedih-sedih kan tu. Itulah isu dia. Kita nak ubah, tapi kita tak tahu kita kat mana. So kita kena tengok dulu sebelum kita nak ubah. Lembaran baru tajuk kita hari ni. Lembaran baru, semangat baru. Betul ke salah? Betul. Lembaran baru, semangat baru. Tetapi bila tengok betul ke semangat baru, saya tengok sama je. Sama. Kadang-kadang semangat kita sama, tetapi sebab apa tu? Ada benda-benda dulu yang kita nak buat masih lagi belum buat. Masih lagi belum buat. Contohnya, benda ni tak perlu berat pun, yang simple-simple je. Contohnya, aku ingat aku nak beli kereta baru. So, tengok keadaan kereta sekarang. Apa dia? Kereta sekarang boleh maintain ke tak? Adakah kita kena trade in nak ambil kereta baru? Kenapa keperluan dia? Semua kena kaji dulu. Baru dia akan jadi satu azam yang baik. Nampak tak? Aku berazam nak jadi isteri yang baik. Kenapa? Selama ni kau tak baik ke? Ataupun tak cukup baik ke? Aku berazam nak jadi suami yang bertanggungjawab. Tak nak lagi dah balik lambat, lepas pancat minum luar. Tak nak lagi dah. Nak terus balik. Takut bini, orang cakap kan? Takut bini. Tak. Sayang. Sayang sebenarnya. Itu jawapan dia. Tak ada istilah takut bini. Yang ada, isteri menakutkan. Itu ada. Jadi kita kena faham keadaan tu. Suami kepala keluarga, tapi isteri tengkuk keluarga. Tengkuk kalau patah dengan kita padam. Jadi kena hati-hati. Nampak macam ni. Duduk bersimpuh. Tunduk-tunduk gelak-gelak macam tu, kan? Kau tengok dah sampai rumah, kau tengok. Semua orang loudspeaker, pergi mandilah. Nah, semua macam tu, sama, tak payahlah. Tak marah anak, la ilaha illallah. Kita pun betul ke dia ni bini aku ni, contohlah kan. Tapi maknanya kita kena jelas. Dalam peristiwa penghijrahan Nabi dah tahu awal tau, Nabi akan berhijrah. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi ditunjuk, ini Bukit Tur Sina. Jibril beritahu, yang itu Baitul Laham. Oh, itu kau nampak tu Yathrib tu. Oh, Yathrib. Kenapa dengan Yathrib ni, wahai Jibril? Di Yathrib inilah nanti Allah akan perintahkan kau berhijrah ke sana. Jadi Nabi dah dapat idea dah. Tak lama lagi Nabi akan hijrah. Jadi Nabi berhijrah. Bila sampainya apa? Nabi berhijrah sebab apa? Sebab apa? Macam tu lah. Bila aku tanya, koma. Tiba-tiba darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Tanya, Nabi berhijrah kenapa? Kerana Quraisy nak bunuh dia. Kenapa?
Korang kan jawab salah nanti dia diam. Itu sebab anak kau ikut sama. Kau bukan main pandai lagi kan. Kau cakap dalam kelas mama tak nak kau duduk belakang, duduk depan biar dapat pertumpuan dengan cikgu tu. Mak duduk belakang. Kan nak ada lain pahala dia tahu. Lain duduk sini, lain pahala dia duduk bersela, kan? Lain pahala dia dengan orang duduk kat kursi, lain. Ni contoh, tak beralih, ni contoh aja. Contoh, kan, lain. Tak duduklah tak tu lah. Kau bagi contoh aja, duduk bawah. Ni pahala beza, kan? Tak, mana sama pahala orang bersela dengan dekat depan dengan duduk bersandar kat tiang, tak sama. Ni dah betul, dah dia lain. Orang yang tengok bengkak dia macam mana dia boleh dapat, alah macam tu kan, macam tu kan. Dah Nabi berhijrah kerana perintah Allah. Itu jawapan dia. Allah suruh dalam banyak-banyak malam tentera kafir Quraisy nak bunuh Nabi lah. Malam tu mereka dah ready nak bunuh Nabi. Malam tu juga Allah perintahkan sebenarnya. Bukan sebab orang nak bunuh dia. Allah perintahkan. Kenapa semayang? Allah suruh. Kenapa bayar zakat? Allah suruh. Kenapa puasa? Perintah Allah. Jadi dalam hal tu Nabi keluar ikut pintu mana? Pintu depan. Nabi menghadap tentera kafir Quraisy tu, tapi dengan bantuan Allah menghadap tentera kafir Quraisy, tak ada takut, keluar lah. Jadi macam mana cakap Nabi pelarian? Betul tak? Tak, ni nak bagi jawab. Mungkin ada orang tersalah faham, tapi kita kena faham Nabi keluar ke pintu depan tau, bukan pintu belakang. Cuma Nabi suruh Sayyidina Ali, kau gantikan aku, kau baring tidur tempat aku. Nabi dapat idea, Nabi suruh. Dan Sayyidina Ali tidur. Seronok dia sebab dia dipilih untuk gantikan Nabi tempat tidur. Itu baru suruh ganti tempat tidur tu. Tu yang cerita hijrah itu pengorbanan, kan? Tu ada cerita tu, berkorban. Cuba kalau kita orang nak bunuh dia, kau ganti aku kat tempat tidur. Apa jawab kita? Kau nak mampu seorang-seorang. Tapi Nabi ni orang semua nak berkorban demi Nabi. Dan Nabi pula semuanya kerana Allah. Dan bila Nabi keluar, Nabi pergi dekat kepala tentera kafir Quraisy tu. Sampai Nabi ambil pasir. Dia orang pandang tapi tak nampak. Nabi ambil pasir tu, tabur kat kepala dia, orang pun tak sedar. Sambil Nabi baca waja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa syainahum fahum la yubsirun. Jadi mana di banner tu, berapa tembok-tembok di hadapan mereka, di banner tembok di belakang mereka, dan mereka tak dapat tengok, tak dapat melihat, pandang tapi tak nampak. Tu ada ustaz kat KL tu cakap, baca ayat ni kalau nak elak speed trap. Waja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim. Baru kau touch angle tu kau lalu. Kono jugalah ustaz. Sebab polis tu sebelum pasang kamera tu dia dah baca dulu. Dia nampak kau tak nampak dia. Itu masalah. Jadi makna kata Nabi keluar. Nabi masa tu Nabi bersembunyi dulu. Fikir strategi sebelum nak keluar, bersembunyi dulu. Dapat ilham, berhenti dulu dekat gua Niah. Gua mana? Gua Tempurung. Kau apa masalah kau ni? Jawablah. Gua mana? Apa dah? Kau makin kau pandang makin slow. Apa cakap lah. Gua apa? Gua Sur. Yang baca doa enggak jawab. Bagus. Dia MC, dia baca doa. Dia suruh aku ceramah. Bagus ustaz ni. Maknanya Gua Sur. Dalam Gua Sur tu dibantu oleh apa? Memang dah biasa berlaku. Penceramah tanya sudahnya dia jawab. Tentu. Dibantu oleh 2 ekor binatang. Iaitu jadi bunyi macam jawab lah kan. Apa dia? Burung tu dia buat apa? Buat sarang. Dengan labah-labah pun buat
buat jaring dia tu, sarang dia tu. Jadi bila tentera kafir Quraisy tengok tinjau, takkan ada manusia masuk dalam ni, dah lama sarang ni, dengan bantuan Allah. Jadi poin yang kedua, pertama perintah Allah, kita kena ingat. Yang kedua, yakin dengan bantuan Allah. Kemudian bila Nabi berjalan hijrah ni, Nabi menuju ikut jalan mana? Ikut jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia. Jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia. Siapa yang dah pergi umrah, siapa yang dah pergi haji, perjalanan pada Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah ambil masa 5 jam lebih kurang. Siapa yang pakai kain ihram naik bas tu, kalau terlalap, kadang jaga terperanjat sebab rasa ringan, macam dah terlanjang rasa. Jauh Dan kita bila tinjau dekat luar tu kan, semua memang tak pergi lagi ke? Siapa yang dah pergi angkat tangan? Umrah ke haji ke, angkat tangan. Saya pergi 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Tanyalah dia orang. Bila kita tinjau dekat luar tu, kita akan nampak batu-batu je. Batu-batu tak ada apa, memang panas kat luar tu. Kita naik bas kan, anak jajak tanya, bila sampai ni? Anak tanya, kat mana? Berapa jam lagi? Berapa jam lagi? Kadang orang tua pun tanya, lambat lagi ke? Orang tua memang. Kita rasa jauh, sedangkan Nabi berjalan kaki. Cuba fikir. Perjalanan Nabi berjalan kaki, dan masalahnya yang kita tinjau kat luar tingkap yang kita nampak pokok apa, tak ada pokok tu, nampak batu-batu tu. Bukan itu pun jalan yang Nabi ikut. Nabi ikut jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia. Sedangkan Nabi baru je kot selesai peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa Nabi tak panggil Burak, come here? Tak ada. Nabi tak panggil Burak pun. Nabi berjalan. Nak tengok pengorbanan Nabi, Nabi berjalan bersama-sama dengan umat dia. Dan apa yang penting? Setelah beberapa hari berjalan, Nabi sampai dekat satu tempat yang dinamakan sebagai Quba. Di situlah Nabi bina masjid dengan tulang 4 kerat Nabi. Simple lah masjid, tidak secantik hari ni lah, tapi bila Nabi buat, itulah Nabi bina masjid. Macam mana pun sampai satu tempat, pada pertama fikir masjid. Macam kita lah nak beli rumah, ingat nak beli rumah, fikir tempat semayang mana, bukan fikir lawa lah. Bukan fikir bosah tak bosah, orang perempuan ingat tu, mana lawa bang, besar. Lepas tu ada kawasan tepi, dapur dia pun luas sangat bang. Kalau buat kecil kabinet ini kan. Orang lelaki tu sebab dia lambat nak beli rumah tu, dia fikir surau. Orang lelaki kononnya lah kan. Allahu Akbar. Fikir tempat solat dulu. Dan kemudian Nabi tu berjalanan sampailah ke Madinah. Ni saya simpelkan perjalanan ni sebab kau tak cukup lah kan masa. Sampailah di Madinah tu, di Yatrib tu, Nabi disambut tu yang keluar, Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Lebih kurang macam tu lah. Tala'al badru alaina, telah datang bulan purnama kepada kami. Dia gambarkan Nabi ni macam bulan purnama indahnya. Kan kita nyanyi lagu cinta kan semua kan. Oh bulan tempat di awan, betul ke? Salah ke aku nyanyi? Di awan, Nabi kau macam tu lah kan. Kalau yang orang dulu nyanyi kan, sikit bulan kan. Jadi Nabi orang kata diraikan, berebut-rebut semua nak Nabi tidur kat rumah dia. Tak apa, ringkasnya kemudian Nabi sebut tidak ada lagi hijrah selepas Fathu Makkah. Nabi kata perjalanan Nabi keluar daripada Mekah ni pergi ke Madinah, tak ada lagi dah. Yang ada cuma jihad dan niat. Nabi kata jihad dan niat. Niat ini penting. Tu sebabnya niat ni dikatakan sebagai apa sebenarnya? Niat ni adalah setting. Kita beli phone baru, benda pertama yang kita usik, kita akan adjust adalah setting kan. Kita akan adjust setting. Dia punya skrin nak terang mana, yang jenis rabun, buta, font itu tulisan besar mana. Lepas tu ringtone, kalau boleh yang paling kuat sekali. Lepas tu ringtone pula dia dah letak kan. Oh, bunyi rimau, makna bini dia telefon. Kalau bunyi contoh kan. Jadi
Dia dah letak dah klasifikasi. Klasifikasi itu dia dah letak dah. Dia boleh buat identiti untuk setiap call ni. Kalau yang ni kawan dia. Kalau lagu hijrah, hijrah itu pengorbanan, tu geng minum dia. Tu geng minum dia kan, dia dah tahu dah. Siapa bang? Ustaz ni telefon. Dia kata ada benda nak bincang. Tahu dah kan. Tahu. Kan, jadi makna kata dia dah ada dah. Kan? Makna dia dah setting. Kemudian volume, kemudian suara, kemudian dia nak letak wallpaper tu gambar apa. Saya pesan, kita ambil gambar-gambar. Jangan crop tinggal berdua, kemudian kau buat wallpaper. Tolong. Masalah, ada sebut dia tanya, kenapa Ustaz? Gambar Ustaz ada dekat phone isteri saya. Gambar kenapa? Aku cakap macam tu kan. Risaulah aku. Gambar dia crop tinggal berdua. Lepas tu yang berdua tu letak wallpaper kat phone. Tak ke bengkak suami kau tengok. Saya tak minta lahir macam ni. Kan? Tak adalah gurau ya. Tak, tapi betul. Bila tengok kita letak setting. Bila kita dah letak setting, saya nak tanya, setting ni kita adjust hari-hari ke? Tak. Tapi bila kita tengok benda tu ada masalah. Contoh, apa salah kelabu telefon ni? Kita akan tengok setting balik. Oh, kita terangkan balik. Nampak? Macam tu juga bila kita tengok ada masalah, terus perbetulkan. Terus repair. Buat yang terbaik. Apa Nabi sebut? Setiap manusia itu berdosa. Sebaik-baik manusia berdosa adalah bertaubat kepada Allah. Ke siapa dia berani angkat tangan? Alhamdulillah Ustaz, daripada bulan Januari itu sampai sekarang belum ada dosa lagi. Tolong angkat tangan. Kau angkat tangan pun berdosa dah. Kalau kau tak sedar diri yang kau tu berdosa. Kan? Aku sampai tadi pun aku dengar orang perempuan umpat aku dengar lah. Aku lalu tadi tinggi weh, aku dengar. Kenapa tak dengar aku? Aduh, dalam TV nampak gemuk kau hajar tu semua ayat tu. Betul, tapi makna kata dosa tak dosa, tapi saya dah maafkan dah, saya siap untuk mudah akhirat esok saya tak tuntut apa-apa dah. Kan? Tadi kat bawah tadi orang pun macam dia tak ya je kan. Nasib baik nak bagi ke tidak ada ni parking sini kan. Sebab naik Azia kan. Salah ke bercamah ni Azia kan. Yalah. Dia kadang-kadang cakap, Ustaz, kecil je kata. Ustaz nak kata kecil sebab minyak aku kan kau bayar. Macam tu jawabnya. Bukan susah sangat kan. Bukan susah sangat. Macam tu je jawab kan. Apa masalah? Apa jadi hal naik kereta kecil? Orang perempuan kata, abang tolonglah, tak naklah naik motor. Ni tudung kedut tau. Kedut tudung. Pernah tak isteri cakap kat kita macam tu? Lol. Parking sini, berhenti sini. Dia tak nak nampak dia turun motor dekat pintu depan. Mak ayah kita dulu jalan kaki okey je. Inilah pengorbanan. Biarlah naik motor sekalipun, bang tolong parking kat depan tu bang. Tu depan sikit. Alah jauh lah jalan. Abang sampai dalam abang sampai dalam. Mana ni nak cari mana pintu nak naik sampai tingkat atas. Abang ni. Nampak macam tu. Mesra nampak tak? Ini kan tanahlah kedut-kedut tudung. Biarlah kedut tudung. Kita tahu kan kalau tak nak bawa tudung spare. Satu tu pegang siap dengan iron ni tu. Okay, abang macam tu lah. Takut sangat. Dia ni cerita betul. Kita ni kena ingat bahagia tu letak kat mana. Ingat tu. Jadi setting ni tidak hari-hari kita usik. Mana bila ada masalah tengok balik niat kita. Ada orang nak naik kereta pergi tengok saudara dia dekat Johor. Saudara dia sakit. Dia naik kereta apa? Azia. Lepas tu kawan dia, kau kan daripada kau naik Azia ni, kau naik. Aku tengok kau dia bukan tak mampu, kau naik kereta BMW. Steady sikit, nampak lawa sikit. Kau tengok okey pun. Tak ya pula lah. Dia pun cek. Cuba submit loan, tak lepas. Submit loan kat sini, tak lepas. Tadi tak lepas. Alamak, tak apa kau jumpa kawan aku. Kawan aku tu boleh adjust harga sikit. Adjust harga, ni murah sikit. Tak apa kau ambil second hand. Tak. Sudahnya, tak lepas juga. Aduh, macam mana ni? Akhirnya balik. Jangan lupa. Apa setting asal dia? Setting asal nak pergi tengok saudara sakit. Bukan nak melawak. Macam kita lah. Kita nak bahagia. Adakah bahagia mesti dengan duit yang banyak? Ni tuan-tuan kan. Mungkin ada yang rasa rendah diri. Bila ada penceramah datang. Pandang dia. Memang the rules of public speaking. Dalam pengucapan awam. Dia ada 6 dimensi.
Apa tanggapan orang bercakap kepada orang kat depan dia? Apa tanggapan orang kat depan ni kepada orang bercakap? Apa yang orang dirasa orang depan anggap dia? Apa yang orang dirasa orang ni anggap dia? Ada 6 dimensi sebenarnya. Tetapi dalam hal ni mungkin ada yang rasa aku ni kerja biasa-biasa je, dia tak pandang aku. Pandang dia, pandang. Kan? Aku rasa aku ni tak. Dalam satu hal perkara, kita dalam ilmu tak ada. Semua yang kita ada ni sebenarnya tak ada apa-apa pun. Semua, bayangkan Nabi, ingat tak peristiwa Nabi dalam Isra' dan Mi'raj? Waktu Nabi nampak seorang perempuan tua, bongkok. Perempuan tu bongkok 3. Apa dia sebut? Dia sebut, inilah dia dunia sementara sifatnya. Kan? Dia kata dunia ni dah terlalu tua, tunggu masa je nak kiamat. Bayangkan zaman Nabi dah cakap dunia tunggu masa nak kiamat. Zaman kita lebih lagi. Kita tak pernah terfikir ke yang PKP ni pun dah tanda-tanda kiamat? Kan? Coronavirus, semua orang tahu. Hari ni mana kau nak dengar US kecoh-kecoh lagi? Mana dia pun huru-hara dalam negara dia nak menyelesaikan masalah, berpuluh ribu mati setiap hari. Kan? Apa lagi cerita kau nak ngacau orang? Mana? Oh, dalam membedil dulu kan? Tak. Akhirnya semua orang ada masalah yang masing-masing. Allah bagi lamsam semua orang dapat. Kan? Jadi tanda kiamat tu yang dunia ini sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. 3 benda dalam dunia yang kata dunia. Pertama, pasangan, suami isteri. Hebat mana suami, hebat mana isteri, sementara. Husband I bagi I 1,000 sebulan, you ada. Contoh dia kata kan, minggu depan tercakik, laki tu tercakik, kena marah dengan bini, tercakik talan sudu, mati, hilang 1,000 yang bagi yang kau bangga tadi. Bini I paling pandai sekali masak. Okey. Bini aku dia lempar-lempar jadi. Dia lempar tolu jadi ikan. Kau fikirlah. Jadi makna kata punya pandai ya bini yang masak. Itulah. Tak adalah dia nak menggambarkan itulah kan. Jadi sampai masa bini pun ji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku ringkaskan ji'un. Jadi kalau dia dah mati, apa cerita? Tak ada dah. Lawa. Berapa lama lawa? Cakap. Berapa lama lawa? Kau makan lah hubik apa pun. Kau talan lah apa pun. Minum air kosong hari-hari. Untuk cantikkan kulit. Sampai masa kau duduk ya. Dah tua-tua lah. Kan? Hebat mana pun. Sampai masa kita akan mati sementara. Pasangan pun sementara. Kedua, kedudukan, pangkat. Sampai masa pencen. Dulu kau main handal, aku pegawai paling besar sekali dalam Selangor ni, kau tak tahu ke? Sampai masa duduk sana kat tiang pencen. Allah. Tuhan, cik Tuhan. Kau main-main tu bekas DO tu, contoh lah kan. Tu bekas pegawai khas tu, contoh lah kan. Habis jawatan tu. Tak percaya, cuba seorang letak jawatan. Buka jawatan kosong, tiba-tiba semua mengaku jadi saudara kita. Maknanya letak je jawatan tu kosong, iklan kan kita tengok siapa minta. Beribu-ribu orang minta, makna jawatan tu bukan kita punya. Kalau kita punya, kita berhenti, habis dengan jawatan tu sekali. Kan? Jawatan habis. Jawatan tu tak ada buka ke? Tak ada. Sebab jawatan tu dia punya. Jadi dia dah pencen, tak ada kita. Mana makin lama, kita tak ada. Sedahnya nguruskan air tu seorang, dia pengurus, dia yang pasang pipe tu, dia yang betulkan balik, mana yang bocor tu semua dia yang selesaikan. Orang ni gemar tu kutuk-kutuk orang yang buat pengurusan air ni, yang on-site ni, gemar dia kutuk-kutuk. Dia orang tukang korek-korek, lepas tu dia biar je. Teruk betul dia orang ni menuduh tau. Kan? Benda ni berlaku kat semua tempat kecuali pengurusan air Selangor. Aku cover lah siap-siap bagi mesej. Kau jangan jadi macam tu je. Kan? Tapi memang jawatan sementara. Dan yang ketiga apa dia? Harta sementara. Kau nampak kawan kau naik motor baru, motor baru nampak berkilat, gila. Berapa lama cakap macam tu? Paling lama pun seminggu 2 minggu anak muak dah tengok motor kau. Kereta baru gila, shoot Grand Viva 660. Kan Livina tau, Viva tau, 660.
Berapa lama baru cakap Mercedes ke apa ke, baru kau itu tengok, ui lawa Camry dia, tiba-tiba keluar Camry lagi baru lagi. Nak cakap apa? Nak tunjuk sementara baju baru tak berapa lama kau boleh pakai. Cakap baju berapa, huish cantik baju, dah biasa je, dalam hati bangga. Sampai 2-3 bulan, bang nak beli baju baru dah. Tak ada mana, orang perempuan ni 3 bulan tu lama dah tu. Kita kan je tengok dah, korang yang pakai uniform semalam pun ada. Alah, orang tak perasan ya, betul kan? Kan tak, sebab orang lelaki ni dia senang. Tak, orang lelaki ni senang. Orang perempuan, bang saya baju dalam saya, surat dalam saya bang, hamba dalam ni macam mana ni, tengok ni dah ketat-ketat dah. Kau tengok orang lelaki dah 18 lubang pun pakai lagi, sampai dah tergaru-garu tu, dah seminggu pakai tu. Tak, dia pengorbanan. Masalahnya orang lelaki ni dianggap tidak berkorban oleh perempuan. Kau cakaplah apa pun, kau fikir pengorbanan kau, abang pun berkorban juga tau. Abang buat ini, abang buat ni, abang buat ni, segala-gala abang buat untuk keluarga ni. Abang, itu bukan pengorbanan, tu tanggungjawab. Tang lelaki tanggungjawab. Apa nak buat? Kita ni ibarat lilin yang menerangi kehidupan, kan? Jadi sabarlah banyak-banyak. Tapi satu je, apa juga yang kita buat, jangan ngungkit, sebab malaikat akan padam. Dalam kerja, tuan saya dah buat macam-macam lah untuk syarikat ni, saya buat ini, saya buat ini, malaikat padam lah, padam. Nah, dia saya buat ni, padam lagi, saya buat ni, padam. Pahala sudah tak ada apa-apa. Macam-macam dah saya buat untuk abang, saya masak, pahala masak padam, malaikat padam. Hari ni tiap petang abang minta kopi O, saya buat. Wah, buat kopi O padam. Saya picit belakang abang sakit belakang, picit padam. Saya lahirkan 7 anak untuk kita. Bayangkanlah, pahala beranak pun kena padam. Muflis kita. Jangan. Cuba tengok orang lelaki, mana dia ungkit, sebab dia tak tahu nak ungkit apa. Apa kena ungkit ni? Jam. Tak ada, tak jumpa. Jadi diam je lah. Diam. Tapi orang perempuan jangan sampai muflis pahala. Lepas ni macam-macam dah saya buat untuk abang. Apa dia? Lu fikirlah sendiri. Macam tu lah. Jadi tak kena padam, sebab kita suruh dipikir. Macam tu kan. Jangan sebut. Jadi apa yang kita nak, perubahan kita nak, pertama, menghambah kecintaan kepada Allah. Itu perubahan, lembaran baru. Bila cinta kepada Allah, kita akan pastikan kita tak buat benda yang Allah tak suka. Bekerja sungguh-sungguh. Ikut time, kan? Ikut masa. Masuk pukul 8. Masuk apa? 8.30. Semua 8.30. 8.30 balik pukul 5.30. Okey. Jadi pukul 8.30 masuk yang office, terus kerja. Bukannya mengulas episod drama malam tadi. Kau tengok tak drama malam tadi? Aku menyampam tu, jahat betul mak dia kan. 7 hari mencintaiku dulu. Saya tak tengok, tapi jahat betul Mak Leha tu. Saya tahu watak dia. Mia pun kesian kan. Sayang betul dekat Syukri Yahya tu. Entahlah. Kadang macam real benda tu. Tapi dah habis kan. Sekarang ni apa? Pengantin satu malam. Macam tu saja. Saya tahu tajuk aja. Kau boleh tengok mula tu. Dia tengok. Cuba jangan cepat sangat. Aduh. Saya memang tengok drama. Memang tengok drama tu. Saya akan tengok. Kalau saya tengok yang ulangan, yang last, episod last, macam dah tengok semua. Macam tu lah. Senang. Dia tak ada buang masa. Tu yang aku tak faham bila orang gemar tengok drama Korea tu kan. Dia boleh menangis tengok drama Korea tu. Siap cakap lah, adik perempuan saya tu, Balong, tolong tukar audio dia bahasa Korea, Semelayu tak sedap. Nyampah betul aku. Dia dengar bahasa Korea, lepas tu kau dengar bahasa Korea, lepas tu kau baca subtitle. Buat apa? Lain macam penghayatan yang drama Korea tu. Rupanya memang dalam audio bahasa Melayu tu teruk betul bunyinya. Macam fitnah tau. Sebab orang Malaysia tak cakap macam tu. Kalau kita dah makan belum, marilah makan sama, okey lah kan. Ni tak, dah makan ke belum? Entahlah.
Marilah makan sama. Apa hal? Apa hal macam tu? Jadi orang macam, ish, daripada zaman dengdang dengan Torah lu tak habis. Aduh. Kadang aduh. Tapi tak apa. Kecintaan kepada Allah. Balik semula. Hidup kita ni biar kena Allah. Niat kan tadi, niat dan jihad. Niat dan jihad. Niat kena Allah. Buat apa pun kena Allah. Kadang-kadang kita kerja. Kau kerja kenapa? Kerja tu buat jadi kita kerja jadi penat aja. Sebab ingat, apa maksud ibadah? Yang kita sebut kerja sebagai satu ibadah kan. Ibadah ni ada dua. Satu ibadah khusus, satu ibadah umum. Ibadah khusus yang kita tahu apa? Semayang. Dia ada khusus, ada teknik, ada orang kata metodologi dia, metod dia macam mana. Teknik nak semayang macam mana, pergerakan dia macam mana, berapa rakaat, ada peraturan dia. Macam berumrah, sa'i macam mana. Tak dapat ada sa'i daripada pejabat tanah pergi ke syarikat pengurusan air dah. Tak boleh. Tak dapat dah kau pusing nak kat center point tu 2 kali. Tu tawaf tu. Tak ada. Dia ada tempat dia. Kan? Bila boleh buat musim haji bukan boleh. Dan ingat dia nak buat lepas Christmas sampai haji. Tak boleh. Dia kena ikut. Dia kena ikut tempoh masa ikut kalender Islam. Bukan main ikut suka-suka kita. Puasa. Aku rasa minggu ni aku nak puasa belah malam je. Siang makna aku buka lepas subuh lah. Tak boleh. Dia ada peraturan dia. Berbuka lepas maghrib. Waktu maghrib untuk berbuka. Jadi mana kata semua ada peraturan dia. Ada khusus. Dikhususkan. Jadi apabila dah ada khusus, kita faham. Itu yang wajib. Tetapi ibadah umum adalah apa-apa juga perkara yang baik yang diizinkan oleh Allah, kita buat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Saya ulang balik. Apa-apa benda yang baik, perbuatan yang baik yang diizinkan oleh Allah. Contohlah, kita buat baik tolong seorang perempuan yang susah, dia ibu tunggal, tapi cara tolong tak betul, tak boleh juga. Itu sebab kena ada ayat diizinkan oleh Allah. Niat kata baik tapi tidak menghalalkan cara. Kena ingat Islam. Niat baik, yang perkara-perkara yang baik, yang perkara-perkara baik yang diizinkan oleh Allah dan kita buat kerana Allah, maka dapat pahala ibadah. Okey. Dan bila sebut tentang itu, contoh paling mudah bekerja. Hari ni aku kerja nak cari rezeki kerana-Mu ya Allah. Jadi kita keluar, kita tak rasa penat. Kita buat kerja. Bila bos suruh, Mira, tolong siapkan ni Mira. Contoh, bukan nama sebenar. Ada nama Mira sini. Mana Mira? Mana Mira? Tak mengaku pula dah. Mira ni Mira. Dah berhenti ha? Dekat bawah. Zila ni Zila. Zila pun bawah. Liza. Maria. Siti ni Siti. Contoh Siti tolong siapkan kerja ni Siti. Lepas tu Siti pula ambil file. Ya Allah, mudah-mudahan aku dapat buat kerja ni dengan baik ya Allah. Kerana-Mu ya Allah, dalam hati. Dapat pahala ibadah. Macam tu je. Melayan suami, niat kerana Allah. Kalau kita rasa macam penat bawa kerja, ya Allah aku buat ni kerana-Mu ya Allah, mudah-mudahan dapat pahala aku ya Allah hari ni. Macam tu. Senyum kerana Allah, semua kerana Allah. Kerana jangan cakap tu kahwin pun. Imam tanya, kenapa kau nak kahwin? Berapa ramai yang kahwin kerana Allah? Kenapa kau nak kahwin? Mak bising. Mak ni memang bising sentiasa. Masa bila mak tak bising? Kau bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Bila nak beranak? Bila dah beranak, asyik lelaki je anak kau. Bila dapat anak perempuan? Lepas tu, asyik beranak je. Beranak selalu perempuan. Dia mak ni memang macam tu. Dia akan kritik apa yang dia rasa dia nak kritik. Sebab dia rasa kita tu hak dia kan. Dia akan cakap lah. Anda tu kenapa nak kahwin? Kawan-kawan semua kahwin habis dah. Tinggal saya je belum. Kenapa nak kahwin? Umur berapa dah? Dah masa nak kena kahwin. Kenapa kahwin? Geram sangat tengok budak tu. Macam-macam. Susah nak jumpa. Kenapa kamu nak kahwin? Ustaz, saya nak kahwin kerana Allah. Susah nak jumpa. Biasanya yang jawab nak kahwin kerana Allah ni adalah lelaki yang dah kahwin. Jadi sampai hati abang buat saya macam ni. Apa salah saya bang? Kerana Allah. Tiga mak dah jawab kan?
Adalah contohnya. Contoh. Jadi mana kata niatkan kerana Allah, kita dapat pahala. Buat apa pun kerana Allah. Macam kita sedekah. Kita nampak orang tu susah, kita pun kumpul duit kita bagi. Lepas tu dalam hati kita, biar orang tahu pejabat kita paling banyak sekali bagi. Setakat tu je lah. Sebab Nabi sebut dalam peristiwa hijrah itu, inna a'malu bin niat. Satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Dan Nabi sebut, wa man kanat hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang berhijrah niat dia kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Ada seorang lelaki yang ikut Nabi tu, pemuda tu, dia ikut Nabi berhijrah bukan sebab kerana Allah, dia ikut Nabi sebab ada seorang perempuan yang dia suka ikut Nabi hijrah, maka dia pun ikut. Itu sebab kalau orang lah, buat sesuatu dengan niat yang sangat kecil, maka dia tidak akan bertahan lama. Contohnya, dia bekerja dekat sini sebab ikutkan kawan, tak lama dia berhentilah. Dia bukan bekerja sebab nak cari rezeki, dia bukan kerja cari rezeki kerana Allah, tak. Maka kalau kerja cari rezeki pun dia akan penat. Cari rezeki je, biar dia boleh bayar bil. Cakap boleh bayar bil lah. Itu sebabnya kita kena yakin manusia selalu sebut 3 perkara tapi buat 3 perkara. Iaitu pertama, manusia selalu sebut yang dia hamba Allah tapi dia gemar buat benda yang Allah tak suka. Kedua, dia selalu sebut rezeki datang daripada Allah, tetapi bila diuji sikit, mula dia mengelupur, minta bantuan dengan manusia. Yang ketiga, manusia selalu sebut dia akan mati tapi perangai macam tak nak mati. Bab rezeki lah, cuba tengok hari tu bila Allah uji dengan PKP ni, berapa ramai yang keluar statement ni, tolonglah bantu kami. Ada orang tu rumah besar, kereta besar, bercuti luar negara, tak ada kebantuan untuk kami. Dan kita pun marah, apalah duit banyak ni semua, tak patut, tak layak. Tak, kita tak tahu masalah dia. Dia ada masalah tu sebab dia sebut tu. Ada orang rumah besar, kereta besar, orang gaji sampai 4 orang, tapi orang gaji tu tak dapat nak datang sebab PKP. Dan kemudian kat rumah dia pula duit belanja pun tak ada, walaupun ada kereta besar. Driver pun tak boleh datang sebab driver bukan duduk kat rumah tu. Jadi rumah dia ni sana ni, masalah suami ni pula daripada luar negara tersangkut, terkandas sebab coronavirus juga. Jadi duit belanja pula tak tahu, suami pun tak tahu, hidup matinya pun tak tahu. Bayangkan dalam keadaan itulah, susah ke tak susah? Susah juga. Itu sebab kita ni dalam Facebook yang paling kita kesal sekali, ramai orang menghukum orang dengan hanya dia melihat dengan satu gambar. Semalam dia tuduh seorang, dia masukkan satu gambar, inilah dia pemandu tak bertanggungjawab, sila viralkan. Dia melanggar orang dan langgar dan tidak bertanggungjawab. Dia ambil gambar nombor plate, lepas tu dia nampak gambar motor tu jatuh. Rupanya semalam keluar dalam radio, dia menafikan, sedangkan orang tu nampak motor ni dia terlanggar pembahagi jalan, yang kereta ni berhenti, tolong angkat dia, bawa pergi hospital. Penyakit orang kita ni, sikit-sikit upload, sikit-sikit upload. Sikit upload, tunjuk semua nak jadi champion nombor 1, nak tunjukkan, nak viralkan, yang penting viral. Tu belum cerita lagi TikTok. Tengok dalam TikTok, saya ada akaun TikTok terpaksa buka sebab TV Hijrah buat TikTok. TV Hijrah buat TikTok, masukkan ceramah-ceramah pendek dalam tu. Tapi bila kita tengok, baru aku nampak macam ni rupa orang TikTok. Parah betul. Tak ada pun mengelinjang macam orang kena renyatan elektrik masing-masing, berjoget dengan baju la ilaha illallah. Apa nak cakap dah kan? Saya pun tak tahu apakah wajah buka TikTok ni kata. Tu belum cerita lagi buat live budak-budak BBNU, budak baru nak up, dia buat live sikat rambut budak 4. Aku pula nampak ada 5 live. Ni live apa? Pap tekan. Oh, ni tengah ceramah. Ni live. Oh, ni tengah bikers. Oh, okey. Satu tu aku tekan live tu. Zap tengah sikat rambut. Samsul debat join. Samsul debat join. Tak pasal-pasal aku terbabit dengan budak tu. Penyakit juga. Cubalah fikir benda-benda yang elok kau kongsikan. Macam buat live hari ni kan, nampak ada yang buat live, share kat kawan-kawan. Korang tadi juga aku tak nampak kau ambil gambar siap-siap daripada belakang tadi. Sini asap. Aku tengah syamah kat depan, dia tengah belakang. Pap dia send. Cak Haji, alhamdulillah dapat tengok Samsul debat depan-depan. Lepas tu tengoklah komen, Jaja tengok komen. Tak ajak pun dia soalan. Yang seorang lagi, kenapa aku tak tahu?
Yang seorang lagi, untunglah. Yang seorang tu Pak. Itulah, ya Allah. Satu benda tuan-tuan dan puan sekalian, jangan minta popular. Tak ada seronok dah. Makan susah. Kau nak makan, kau kena cari kedai yang tak ramai orang. Masalah kau dah tak ramai orang ni, tak sadap. Tu, lepas tu Chow Mein kena galap. Chow Mein kena galap. Kau tidak nanti kat traffic light huru-hara orang tu. Masalah. Ya. Aku pakai mask pun orang perasan. Sebenarnya mask ni saya dah pakai sebelum PKP lagi. Saya pakai mask, saya pakai kacamata hitam, pakai cap pun tak perasan. Kalau tidak tu copet, tu pun dengan suara cap Mekah tu saya botak kepala, pakai kopiah dengan partner saya. Ada seorang dalam lift tu, dia berdua dengan kawan dia. Aku rasa iyalah. Orang perempuan ni bisik bukan hati belahan. Aku tak tahu. Aku rasa iyalah. Bukanlah, lain lah. Ni ya. Lepas tu partner saya tanya, kita nak makan dulu ke balik bilik tu? Makan dulu lah partner. Betul lah dia. Dia dengar suara. Tak boleh, susah. Tapi saya paling tak boleh lupa tu lah. Ada tak yang tak kenal masa saya ceramah dekat masjid kat Ijuk. Ada satu masjid lah kat Ijuk. Jadi saya memang biasanya kalau saya sampai awal, saya naik azian, orang tak perasan, jadi saya takkan parking tempat penceramah. Tapi dekat super senang nak keluar. Parking macam mana, orang blok dah ready kat parking penceramah tu. Jadi sebelum lepas parking tu, nanti dulu nak masuk bos, nanti dulu. Tunggu. Bila dah akamatnya, saya pun masuk saf belakang sekali supaya senang nanti nak jamak. Saya habis main maghrib, saya jamak isyak, dah bagi salam, saya duduk. Pak cik sebelah saya dia boleh tegur tu. Penjamah belum sampai. Aku dah risau, aku salah masjid ke apa? Risau lah. Penjamah dia siapa? Kata Samsul Debat. Wah sudah, dia tak kenal lagu siapa. Saya baru nak cakap, saya lah Samsul Debat. Dia tambah lagi, semenjak keluar TV ni lambat sampai. Langsung aku diam. Lepas tu penganjur tu nampak Pak Masjid. Tuan, kita nak mula dah ni. Okey, saya pun salam, pakcik. Saya mula dulu ya. Dia pun pandang sana. Saya pergi sampai depan kan, tengok pakcik tu dah tak ada. Malu betul pakcik tu lah. Itulah cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar tau. Kau main balon kau tak tahu tu siapa. Betul. Iya, tapi saya okey, saya maafkan lah, tak ada apa pun. Kadang ada orang tak puas. Saya lagi suka kalau orang tak puasan saya. Saya pernah naik flight daripada Sarawak masa tu balik ke Semenanjung lah kan. Saya duduk kan seat 3 kan kapal terbang tu. Saya duduk sini. Ada seorang budak tu baru darjah 1. Darjah 1 darjah 2, darjah 1 kat sana. Darjah 1 dia pakai baju uniform sekolah warna kuning. Sekolah agama lah. Sebelah dia tu mungkin mak dia macam tu. Bila saya nampak mak dia mula jaga, lepas tu mak dia buat macam tu lah kan. Lepas tu budak tu kejap-kejap panggil pramugari ni, kejap air kacang macam-macam dia minta. Aku tengok budak ni banyak hal, betul lah kan. Saya diam tak lama. Lepas tu dik, sekolah mana? Sekolah dekat ni, sekolah apa? Sekolah tahfiz yang dekat Kemuning, Shah Alam kan, tahfiz kan. Oh ya, sekolah tahfiz. Banyak ghafal lah? Tak adalah banyak. Dah juzuk berapa dah? Baru juzuk 29. Juzuk 29? Tapi dari belakang dia kata. Betul lah, memang lah. Budak-budak tu daripada belakang. Betul juga. Saya tengok dia memang hafal pada juzuk, dia mengundur ke belakang. Tapi fikirlah, dah sampai juzuk 29, ke power lah budak tu. Dia satu. Saya kata, oh iya ke? Cik ni buat apa? Dia kata, saja je. Ni adik ni daripada Sarawak ni buat apa pula? Ayah saya dia pegawai apa tadi, dia in charge buat lebuh raya Pen Borneo. Oh iya ke? Dia kerja mungkin syarikat construction lah. Oh, habis itu selalu datang, selalu gak lah, sebulan adalah 2 kali. Oh, okey. Pakcik kerja apa? Dia ni tak kenal aku budak ni. Saya pun tanya, kenal tak pencamah-pencamah ni? Kenal? Pasal terus kenal? Betul. Samsul Debat kenal? Betul. Samsul Debat kenal? Kenal, tapi mak saya tak suka dia.
Mak dia kat sebelah nampak cina. Mak dia memang betul. Lepas tu saya cakap kat dia, oh iya ke? Yang ni lah Samsul Debat. Lepas tu ya ke? Lepas tu dah berbual lah. Bijak lah budak tu. Yang best tu bila dah sampai kan, mak dia tegur, Ustaz, Ustaz apa ni? Dalam hatiku dah hantarlah kau, anak kau dah cerita. Anak kau dah cerita. Adalah, tapi saya okey, faham. Kadang bila kita tengok tu mungkin yang penting jangan tengok siapa yang bercakap, tapi tengok apa yang disampaikan. Tu Nabi ajar kita. Kadang kita sebab jangan pilih penceramah. Siapa kat datang, ambil. Jadi hijrah kita yang kita nak buat sekarang ni, hijrah perjuangan pula satu. Satu tadi niat, satu jihad Nabi kata. Jihad ni apa? Jihad ni apa? Perjuangan. Perjuangan apa? Tak semestinya berperang. Nanti kalau ada masa, tolong tengok surah As-Saff. As-Saff ayat 10, 11, 12, 13. Inilah rahsia untuk semua orang yang selama ni cakap, kenapalah susah sangat hidup aku ni. Dalam tu Allah Ta'ala beritahu apa? Mahukah kamu sekiranya aku tunjukkan satu perniagaan yang menguntungkan? Apakah perniagaan itu? Membela, ni saya ringkaskan maksud dia. Dalam tu Allah Ta'ala beritahu, berjuang, berjihad, membela agama Allah. Dengar membela agama Allah dengan dua perkara. Yang pertama adalah dengan apa? Yang pertama dengan harta benda, yang kedua diri sendiri. Diri sendiri, jaga perangai kita, jaga akhlak kita. Jangan tipu. Waktu kerja betul-betul. Jangan tipu waktu kerja. Jangan ponteng, jangan mengular. Jangan buat benda-benda yang tak boleh buat pada waktu kerja. Kan, buat part time benda lain pada waktu kerja, mengganggu kerja, jangan. Ingat tu, itu diri sendiri, akhlak kita. Kemudian harta benda. Harta benda ni duit kita. Dari mana kita dapat? Soalan kita, betul lah kita cucuk gaji tiap-tiap bulan. Persoalan nak ditanya, bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita makan pada setiap bulan. Tu sebab kita dapat rezeki makan gaji, tapi anak kita bodoh melantur-lantur, apa pasal? Anak kita melawan, kenapa? Rumah tangga banyak masalah, apa pasal? Ada je benda tak settle, kenapa? Ada je benda tak boleh bayar, apa pasal? Tanya balik. Daripada mana duit kita dapat? Ke mana kita belanjakan? Sebab Allah akan tanya. Sebab duit yang kita ada juga adalah amanah. Allah akan tanya. Ke mana kita belanjakan? Itu sebabnya paling mudah, duit kita setiap bulan jumpa dengan pusat zakat. Buat potongan gaji setiap bulan. Ada orang buat RM10, buat aja. Ada orang buat RM20 setiap bulan, settle. Malahan ada yang isteri yang sangat baik sampai buatkan untuk suami dia sekali. Allah Akbar, tak berguna punya jantan. Wah, kau kojo kau buat lah kan. Buat, betul. Kalau tak pun setiap tahun hujung tahun pergi tanya. Ni gaji saya, ni slip gaji saya tuan. Ni cuba tuan tengok. Gaji ni 2.5 2.5% daripada gaji kita banyak ni. Bila kita bayar, percaya cakap saya, berubah hidup kita. Dengar saya cakap. Wahal bukan banyak pun. Cuba tengok yang zakat fitrah. Kita bayar pun dengan selega dan macam mana. Cuba fikir. Wah, RM7 hal. Selangor RM7.5 RM7 ke RM7.5? RM7. Tengok kadar beras kita kan. Kalau kita jadi makan beras mahal, double kan, RM14. Banyak orang ambil ringan bab ni. Duit kita belanja kadang-kadang kita terlupa nak zakat. Sedekah jauh sekali. Kedakut, bukan kedakut dah. Kedakut jadi campur komut, kedamut. Apa masalah ya? Yang kita kedekut-kedekut ni, Allah Akbar. Sedekah ada 4 kelebihan. Pertama, mengkayakan hati walaupun miskin rasa kaya. Ni ya, orang yang gamak sedekah macam banyak duit. Mana tak ada duit sangat pun, tapi bagi. Tapi Allah mudahkan rezeki dia. Kedua, Allah bagi rezeki apa? Yang keduanya, orang yang rajin bersedekah, Allah akan bersihkan hartanya. Walaupun sikit, rasa cukup. Kadang pernah orang perempuan dah bayar bil, bayar. Berlebih lagi duit ni. Apa lagi belum bayar? Cek semua dah bayar. Pernah tak jadi macam tu? Rupa-rupanya dia terpakai wallet suami dia. Dia bertukar. Tu rezeki juga tu. Yang suami lah tak cukup. Pesal aku tak cukup ni. Sebab dia suami isteri wallet dia sama.
Gambar pun sama. Tengok-tengok IC je biasa. Lah, tu tukar wallet. Kan? Itu jarang berlaku lah. Tapi macam saja kan. Tapi maknanya betul. Dia akan membersihkan harta. Rasa cukup walaupun sikit. Bang, rumah kita ni rumah apartmen biasa je bang. Kecil. Tapi saya syukur sebab saya ada abang. Ada anak-anak. Syukur sangat bang. Macam tu. Bila tak nak pindah, rumah ni kecil lah, panas. Tu. Aku kalau ada bini macam tu, aku pijak kan. Banyak cerita kau. Tempat isteri, sebaik-baik tempat isteri adalah di sisi suami. Salah ke abang mencari rezeki yang halal untuk kita? Tak ada salah. Tapi susah ni, panas. Macam melodi pula nak. Kan tak ada isteri macam tu. Isteri semua memahami. Saya tengok air muka pun saya tahu. Semua syukur semua. Jangan susahkan suami kita untuk benda-benda yang dia tak boleh nak sediakan. Syukur banyak-banyak. Kemudian yang ketiga apa? Memanjangkan usia tu sebab orang dulu panjang umur. Sebab dia rajin sedekah. Orang dulu tengok mak kita bagi macam-macam. Cuba tengok anak pula Kelang kan ramai Jawa. Kan cuar. Kan. Saya pun ada darah Jawa lah. Belah mak saya Jawa. Belah ayah saya Minang. Tu muka macam Pan Asia tu. Jawa campur Minang jadi janang. Bantai lah. Tak. Sepupu-sepupu mak saya ramai dekat Meru ni. Sepupu mak saya. Tapi saya tak pandai cakap lah. Mengajuk pandai. Kan. Tapi memang ya. Tengok orang-orang Jawa dulu-dulu. Tengoklah. Kalau kenduri tengok malam. Mak kenduri. Mana dia datang tangan kosong. Bawa beras lah, bawang lah, gula, tepung. Wah, catering ni. Bawa juga tu. Dia tak biasa datang tangan kosong. Lepas tu boleh tengok rewang macam mana. Tengok malam. Alah, catering senang. Siapa cakap catering senang? Lauk habis. Macam mana ni? Catering selalu macam tu. Kedekut punya catering. Kedemut. Kan? Cuba tengok yang masak tu. Dah lah masak banyak. Beramai-ramai. Siap boleh bungkus bagi orang. Sebenarnya tu sedekah. Nampak tak? Sedekah pula kat orang balik. Kita tengok orang Jawa ni kenduri kahwin, malam ada, besok ada, betul tak? Malam tu pun dah ramai. Esok tu pun ramai lagi. Orang yang sama datang lagi. Kan tak ada masalah pun. Betul tak? Ha? Ingat tak dulu, orang dulu susah tapi cukup. Ingat apa? Mak, nak sayur bening. Sayur bening kan Jawa kan? Ha. Siapa Jawa sini kat tangan? Tengok mengaku alhamdulillah. 1, 2, 3, 4. Ada yang tak mengaku. Jerman. Siapa yang Jerman sini? Tu Jawa lah tu. Datuk Fadilah Kamsah cakap kan. Ui, cakap Jerman ya? Dia bahasakan Jawa tu Jerman. Kata. Tapi memang ya. Orang dulu kan masak sayur bening sebab susah. Tapi orang ini, mak tolonglah buat bening tu mak. Suruh mak buat bening sebab sedap. Cara mak buat tu tak tahu macam mana pun tak sama dengan anak tu buat. Wah, sayur air je kot. Dan mak kita dulu buat bukan sebab sedap, tapi sebab itu je yang ada. Betul tak? Dan anak-anak semua menjadi. Seorang jadi pegawai dekat syarikat pengurusan air Selangor Semerat. Ada makcik tu meniaga dekat apa? Dekat KL. Makcik ni meniaga pada dulu saya tengok tak ada kan anak tolong. Anak-anak semua dah ada kehidupan masing-masing nak. Yang seorang kat Kementerian Pertahanan, yang seorang dekat Kementerian Pelajaran, yang seorang dekat Kementerian Dalam Negeri. Ya Allah Akbar. Menjadi anak makcik. Dia jawatan apa tu? Dia pun meniaga macam makcik kat sana lah. Tapi okey lah kan. Jadi tak ada. Sebenarnya kita tengok keberkatan itu. Dan yang keempat, pertama tadi saya sebut mengkayakan hati. Kedua, membersihkan harta. Ketiga, memanjangkan usia. Dan keempat, melancarkan rezeki. Ini penting. Mudah aja. Alamak bang, rotek lah bang. Dah mati. Kan ada itu duit yang itu kita tak jadi nak beli sofa, kita tak kena pakai lah tu dulu. Lah. Ada je jalannya. Anak pandai. Allahu Akbar. Anak pandai-pandai. Anak-anak asal balik ni nombor 1. Dalam kelas ada 10 orang. Dia nombor 1. Cuba fikir.
Rezeki apa lagi? Ceramah. Rezeki ceramah. Saya rezeki yang paling besar dan ceramah ni, jumpa orang baru. Muka-muka yang tak pernah nampak. Alhamdulillah. Rezeki. Tiba-tiba anak konvo. Happy tak? Ya Allah bang. Anak kita konvo bang. Sedih menitis saya mata seorang ibu tengok anak konvo bang. Diamlah, malulah. Abang, anak kita konvo tadika. Sebab saya tengok ramai mak-mak muda ni konvo tadika. Mau tak sedih? Konvo tadika sedih tak sedih? Tak sangka anak tu boleh buat persembahan ikut disiplin yang cikgu dia ajar. Kat rumah tak dengar cakap. A-E-I-O-U. A untuk ayam, kok. I untuk emak. Ikan berenang di dalam kolam. Otak yang bijak, you ulah membelit. A-E-I-O-U. Yang mak banget lah kita bang. Iya. Dekat rumah kan, tengok itu rezeki juga tu. Kat rumah ada anak dia kemas rumah, ada anak pesal. Tawal tu situ ke diam dia. Betul tak? Anak penyakit paling besar tawal tu berat sangat. Betul tak mak-mak? Sebenarnya you kena ubah cara. Anak-anak ini tak boleh dengan loudspeaker. Mak bising lah ni macam ni, pahal lah, bla bla bla. Ayah ni yang bekerja, yang banyak urusan dengan syarikat perusahaan air Selangor ni. Aduh, please lah, jangan bising-bising. Tapi kita tak cakap dalam hati je. Kalau ayah tu cakap, masuk dalam bilik. Boleh tolong ayah tak? Bu, jangan bagi mak kau bising. Macam mana? Tu towel tu. Sidai. Kan biasa orang perempuan hantar anak sekolah pagi kadang-kadang kan. Stokin tak pakai lagi. Tak stokin tak pakai dah. Aku tahulah masalah korang, aku tahu. Kalau dia orang tergelak tu sebab memang dia. Tegek, cepatlah. Dia tak tahu kita menghadap benda yang sama bila dia bersiap. Dia tak tahu. Tapi tak apa, faham. Orang lelaki berkorban naik motor, pergi kerja. Dia naik kereta. Ya, patutlah selalu lambat. Patut lambat mengamuk. Dia tengok kan, petang kau tengok waktu punchcard 5.30. Kau tengok muka siapa depan sekali tengok. Mesti muka yang sama je hari-hari. Dan dia nak sampai dekat masa punchcard tu, dia kena 5 minit awal. Amanah dia kat mana? Jawab. Apa? Orang lain datang, kita datang. Belakang. Orang lelaki dia senang je. Orang lelaki dia sampai kat mesin punchcard. Panjanglah, minum dulu, lepak minum. Orang lelaki senang. Orang perempuan tak, dia akan setia tunggu. Sebab orang perempuan kena balik awal. Orang perempuan dalam kepala dia anak. Betul tak? Dia kena balik awal. Anak. Dia mesti anak. Tak anak dia, anak mak mentua dia. Dua tu. Laki kau lah tak faham. Tanya siapa? Anak mak mentua. Kau tengok muka dia stres kan? Kau tengok muka dia balik kan? Dekat traffic light tu dagu atas steering. Bodoh lah traffic light ni. Traffic light tu bodoh. Traffic light tu merah bodoh katanya. Cepatlah, tergehegel lah depan ni, cepatlah. Dia marah kereta depan tu. Relax, sabar kan? Tapi sebenarnya rezeki Allah bagi macam-macam. Pertama, kadang Allah bagi rezeki isteri pandai masak. Allah bagi rezeki suami romantik, tak terbayar dengan duit. Suami balik, Assalamualaikum sayang. Abang lambat balik. Abang lambat cik rezeki untuk siapa? Untuk kita kan? Sayang. Abang ni ada je boleh cakap tu. Abang tak pernah pun fikir pasal sayang ni. Abang dah beli dah kuih kasih sayang. Mana kuih kasih sayang tu? Nah, saya buat air kita minum bersama. Tengok dalam plastik, ni kuih cakoi. Jelah kasih sayang tu kan malah akrab doa tu. Apa kau tak faham? Betul kan? Apa susah sangat. Jadi romantik suami tu. Mak, macam tu.
Orang perempuan, ingat, layan suami baik-baik, pahala. Tu pun boleh melancarkan rezeki. Tu rezeki juga. Abang, mesti abang penat kan? Abang duduk dulu, saya buatkan air. Power betul. Ini suami balik, tak apa-apa soalan. Kita baru sampai, apa soalan dia? Yang pertama, apa dia? Apa teguran yang pertama? Tu. Baru balik bang? Tak, baru nak pergi. Jawab ni. Tu memang baru balik, yang kata baru balik buat apa? Apa benda dah ayat penyata? Abang nak minum apa? Kau dah 20 tahun kahwin dengan dia. Kau tak tahu kau suka minum apa? Suami tengah tension ni. Dengan jam, dengan panas, dengan banyak hal lagi ni. Bergaduh lah dekat site. Mana tahu? Mana minum apa? Kau ambil lah racun tikus sampai dekat dapur tu bawah. Pening lah kawan tu. Aduh. Abang. Abang nak kopi, tea, omi. Wah, macam tu. Nampak tak? Hoi, lain macam hari ni dia kata. Tak adalah. Abang cakap lah abang nak minum air yang saya buat air kopi. Abang nak yang panas ke nak sejuk? Hari ni panas sikit ni. Kau tolong buat air sejuk lah. Okey. Abang tunggu sekejap buat tu. Alah, itu drama boleh lah. Kau tengok drama hari tapi kau tak buat. Ya Allah, sedap sungguh hari ni. Tapi sebelum kahwin kau tengok. Sebelum kahwin. Pergi rumah bakal mak mentua tengok. Assalamualaikum makcik. Makcik sihat? Allah baik budak ni. Makcik, Zuhur dah masuk belum? Ya Allah baik betul budak ni. Pukul 10 dah tanya. Apakah gila kau tanya Zuhur? Sedap betul hari ni makcik. Habis ni minum. Nak toy basuh tangan tu. Habis minum. Tak, orang perempuan layan. Kadang suami ni dia lembut tu sebabnya kadang orang lelaki, kadang lelaki bila isteri dan tak lain elok tu yang agama balik lambat dia singgah kedai tom yum tu. Kau tahu kedai tom yum macam mana cara ambil order kau tu? Kau tanya dia. Tak ada bang, abang nak makan apa malam ni? Tak ada macam tu, tak ada. Nak makan gapo beh? Kau main. Makan gapo beh? Raya beh, makan gapo beh? Sik goreng sa, lagi beh? Tu dah dasar, lagi beh? Musa, beh. Jangan main-main. Jadi mulai hari ni, abang nak makan apa? Abang cakap aja. InsyaAllah saya siapkan. Tak kisah pun. Okey je. Apa yang saya masak, sedap lah kat abang. Abang ni ada je. Itulah bila suami nampak isteri tengah lipat kain. Hijrah kita lepas ni apa? Kita nak selesakan isteri kita. Urut belakang dia. Lipat kain. Ada setengah isteri tu dia. Abang, jangan abang. Abang pun penat kan? Macam tu kan? Ada tak isteri macam tu? Abang jangan. Abang pun penat. Tak payah. Macam tu. Ada tak? Abang jangan sentuh saya. Jangan. Salah ke abang? Nak lega ke si abang? So kau tak kenal abang. Urut 5 minit. Lepas tu hasrat berubah. Tu dia tak nak tu. Banyak ada kain tak berlipat ni. Abang lah puncanya. Nampak dah tertunggak dan tertangguh. Jadi bila isteri tu cakap elok-elok. Abang kena jadi imam tau. Main jadi imam. Abang tak pandai kita belajar sesama. Nanti saya ajar. Okey? Macam itulah. Ini tak. Abang sinilah jadi imam. Sini. Abang tak pandai pakai telekom duduk belakang. Apa hal? Jangan. Orang tak pernah buat tu tau. Kau jangan buat tau. Kadang suami bila tegur bab makan ni saya tanya. Kadang suami ni dia cakap aja, dia tanya. Jangan marah dulu. Kita penat kan balik. Tahulah dengan melayan Samsul Debat pada pagi tadi menyambut naik tangga apa semua. Lepas tu sidang makan. Siapa nama kau? Siapa nama? Syasha. Ni memang Syasha dah masak dah. Bahasa dia Syasha ke ayang? B dah masak dah tadi. B Saya je. Saya dah masak dah untuk abang ni. Ni. Kena makanlah. Penat kan? Suami dia, banyak lah orang ni.
Telur dadah tak ada. Dia dah penat kan. Orang perempuan, kalau dah penat, engkau cakap benda yang tak ada. Tanpa bukan Syashani. Syashani okey. Pak lain. Mana yang kasar? Macam binatang masak dah. Makan apa yang ada. Aku tanya aja. Jangan macam tu, jangan. Kadang-kadang jawab lembut, maksud kasar. Tu dadah tak ada ke? Abang, tak cukup ke telur yang ada? Dah, sebab telur mata kebau dah ada. Telur mata kebau. Telur rebus pun dah ada. Apa salahnya? Syasha, abang tengok macam-macam lauk ada. Tapi telur dadah tak ada Awak nak telur dadah Okeylah kejap. Langsung dia pegang. Syasha, no. Abang lepaslah. Syasha, abang tanya aje lah. Abang tanya aje. Abang, bukan lama pun. 2 minit aja. Syasha, apalah maknanya 2 minit ni kalau Syasha tak ada sama dengan abang. Hai, Syasha, anak kat meja makan tu muntah belilah. Tak tahan dah. Sebab dia tak biasa tengok. Sebab kita selalu menyembunyikan kemesraan kita. Okey, perubahan yang kita nak buat seterusnya adalah perubahan ubudiyah, iaitu pengabdian kita kepada Allah, ibadah. Sikit lagi. Saya tahu kan masing-masing nak tengok jam. Kita kena berhenti sebelum pukul apa betulnya? Dah tak kisah pula dah. Kau cakap tadi sejam, kau cakap dah tak kisah pula. Kau betul-betul Syasha baru aku cerita pasal meja makan dah tak apa pula. Kau apa ni? Okey, tak apa, sikit lagi lah. Ubudiyah ni pengabdian, ibadah. Capai kesempurnaan ibadah. Nak mencapai kesempurnaan ibadah ada 4 perkara. Pertama, mesti dengan ilmu. Kena belajar, bukan main ikut-ikut je. Mesti belajar teknik semayang apa semua, bacaan dia semua kena belajar. Kedua, mesti ikhlas. Ketiga, ada perubahan pada sikap kita. Ni ibadah nombor ekor jalannya. Berburak ke parking anak kau berapa orang dah? 3 orang kau, 2 kau, belum ada rezeki kau, 5, 3205. Jadi itu. Nah, mesti perangai jadi baik, jadi elok. Dan yang keempatnya adalah niat. Niat pun mesti baik. Tu selalu saya bagi hashtag, ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Dan kita nak bahagia di dunia dan di akhirat. Tapi kenapa kita jadi tak bahagia? Saya nak tanya, orang perempuan, bahagia letak kat mana? Dah koma balik. Tadi kau golak, elok bosah. Aku tanya, bahagia letak kat mana? Perempuan jawab, hati. Pandai jawab, Pak. Tapi menyebabkan lelaki tak bahagia. Sebab kadang lelaki perempuan sama satu perkara, kita terlupa. Kadang hati ni, daripada hati, kita biarkan mata yang kontrol hati ni. Mata sibuk tengok apa yang orang ada, sampai terlupa apa yang kita ada. Itu sebab kita kena belajar syukur. Aku paling tidak, kita duduk dalam ni, kita ada kerja tau. Ramai orang kat luar sana tengah munam mandi, bawa file, tak tahu nak kerja apa, nak kerja kat mana. Dah ada kerja elok. Jaga amanah kerja. Jangan kita rosakkan peluang yang ada, akhirnya kita kena berhenti kerja, dan akhirnya kita mula menyesal. Jangan kita kufur nikmat, syukur. Biarlah rumah kita kecil, rumah dia besar, tapi kita kena syukur sebab apa? Sebab kita ada rumah. Biarlah beg tangan kita RM50, beg tangan dia RM50,000, tapi syukur. Bukan boleh masuk almari, masuk duit tebal-tebal pun kena nak lipat, tak boleh. Mana? Biarlah jam tangan kita RM25, jam tangan dia RM25,000, masa yang ditunjukkan sama. Dia naik kapal terbang duduk business class, kita duduk ekonomi, syukur sebab masa berlepas, masa mendarat sama. Belum pernah dia buat pengumuman, kita akan mendarat sebentar lagi pada penumpang kelas ekonomi, sila terjun sekarang. Tak ada, okey. Syukur.
Kenapalah baju ni aku baru tempah tahun lepas dah tak muat? Syukur tu tanda cukup makan. Banyaknya kain nak lipat, ya Allah, syukur tu tanda cukup makan. Ada pakaian. Isteri membebel setiap hari, syukur sekurang-kurangnya dia ada di rumah, dan tu tanda dia sihat. Perempuan kalau dia bising dia okey tu. Kebayang dia senyap, huru gitu tu, biarlah dia bising. Pahal bak dia senyap ni. Dia marah aku ke apa? Punya ada benda tak dapat. Betul. Lagi satu hobi orang perempuan kat rumah memang berceramah walaupun tak ada tajuk. Itu biasa. Tapi satu orang perempuan marah anak jangan pindah kat suami tau. Marah anak. Pergi mandi, kau pada aku tambang, geram aku budak ni. Assalamualaikum. Salam abang. Mana sampai? Macam tu tak apa. Ni tak kan. Pergi mandi, kau mau tambang. Assalamualaikum. Ni sekor lagi apa? Apa salah aku pun sampai. Dan bersyukurlah. Walaupun suami kita tidur berdengkur, syukurlah. Sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita, bukan di sebelah orang lain. Jawapan malam ni tau. Betul. Kadang perempuan ni memang macam tu. Dia jenis perempuan, dia nak tidur, kadang macam-macam dia buat. Dia makan ubat lawa tu, ngap. Lepas sebulan muka macam tu ke? Macam-macam ubat makan. Lepas tu tonyoh. Dalam perempuan ni dia macam prosedur. Orang lelaki, betul ke tak? Pernah tak tidur pakai uniform macam ni, tidur macam tu sampai malam? Pernah. Ada orang lelaki dia boleh. Orang perempuan ambil bisik, tukarlah baju kau ya pun. Orang perempuan. Tapi orang lelaki dia boleh. Sebab orang lelaki ni dia sibuk kan, dia banyak fikir dan banyak kerja, dan akhirnya dia boleh tidur dengan pakaian kerja dia. Kadang name tag pun tak tanggal lagi. Kalau tidur, betul. Tapi orang perempuan nak tidur prosedur. Tonyoh, buang undercoat dulu. Guna bersikat rambut, makan ubat, lepas tu nak tidur kan. Tiba-tiba dalam gelap tu tutup lampu, bercahaya muka. Sebab tengok handphone, bukan sebab iman lah tengok handphone. Lepas tu bila dia tu baru nak tidur, dia tu kan boleh, dia dengar bunyi, dia tak boleh perempuan ni. Dia bunyi nyam. Apa dia kunyah orang tua tu? Ada yang bunyi ngasah gigi, tajam gigi ni kan. Ada yang bunyi sambung kapal tu. Sampai pagi, esok pagi bini terbang, malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah. Ada yang bunyi vibrate handphone, itu biasa. Tu penat tu. Yang lagi penat dia ada bunyi hujung tu. Yang lagi penat hujung tu dia cakap bahasa Rusia. Tak apa dia cakap pun tak tahu. Orang perempuan pernah tak, dia tak boleh tidur, dia sampai duduk tengok suami dia berdengkur tu, pernah tak? Apalah yang kau tanggung bah. Jadi satu tahap tu dia sampai dekat chorus tu. Chorus tu macam tercakik tu. Letak kat hidung, hidup lagi tak? Hidup apa? Sanyap sampai pagi. Ada satu makcik tu, dia kata, makcik dah tak dengar dah bunyi pakcik kau lagi, barulah makcik sadar yang pakcik kau dah tak ada. Mulai malam ni, kalau dengar apa-apa bunyi, bagi galakkan. Teruskan bang, macam tu. Jadi apapun, dalam penghijrahan kita, sabar kat dah lama tak golak kau pun, kesian betul ni. Ni okey tu, saya camah dekat Ilim bang, ada seorang tu berlari buka pintu, kenapa kau datang kancing? Ni okey lagi lah. Jadi, dan satu lagi, saya nak bagi satu ayat, nanti semua orang tolong tengok dalam surah An-Nisa ayat 100. Allah Ta'ala beritahu, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ar muraghaman katsira wasa'ah. Barang siapa yang berhijrah, berubah niat dia kerana Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ni tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jadi rasanya cukup setakat itu. Ubah diri kita menjadi lebih baik. Maknanya bila Nabi kata selepas Fathu Makkah, Fathu Makkah tidak ada penjarahan yang lain, yang ada niat dan jihad, maknanya kita perlu berubah
Daripada buruk kepada baik, baik pada lebih baik kepada lebih baik. Dan berhijrah ini bukan hanya dengan perbuatan, tetapi mesti disertakan dengan niat kita. Itu yang paling susah sebenarnya. Kadang-kadang kita buat baik, tapi bila tengok ramai orang, kita langsung berubah jadi nak menunjuk-nunjuk dengan orang. Kadang-kadang asalnya memang kita ikhlas. Asalnya ikhlas, tapi boleh berubah dengan sekelip mata disebabkan oleh faktor-faktor persekitaran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa cukup setakat tu. InsyaAllah nanti lain masa kita akan sambung lagi bab lain lah. Mungkin bencana lidah ke, kan kita buat tajuk apa kata soal hati ke, kan. Sekarang ni orang gemar ambil tajuk drama. Saya pernah ceramah dulu dekat ni Mahkamah Kuala Lumpur, anjuran staf Mahkamah KL. Dia buat seminar sehari, seminar penghayatan keluarga Nur Kasih tajuk dia. Slot pertama, dilema ombak rindu. Slot kedua, kemana perginya sehangat asmara. Yang keempat dan yang ketiga, petang tu pula, setia hujung nyawa. Wah, tu tajuk dia. Yang mana saya letakkan syarat masa tu, suami yang siapa yang staff, dia boleh bawa isteri, dia bayar RM30 bayar kat kelab. Yalah, dia buat macam tu. Jadi pasangan mesti duduk sebelah dia. Macam tu. Jadi bila kita cerita tu, dengar tu, ada macam tu. Yang suami, tengok awak bersama. Dia tuan. Betul. Jadi maknanya itu lebih berkesan sebenarnya, kan. Jadi mungkin kita boleh buat lain kali lah. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi atas kesudian. Ingat, dia bukan hanya dengan perbuatan, tapi dengan niat. Perbetulkan niat kita. Betul setting kita, insya-Allah. Bila kita dah setting kat phone kita akan gunakan hari-hari itu. Jadi kalau kita salah setting, terpasang pula lagu yang bukan-bukan, itu yang tiba-tiba kita lupa nak perbetulkan setting kita. Akhirnya orang dengar lagu yang bukan-bukan keluar bila ringtone tu keluar. Lepas tu, ya Allah kau, orang akan kutuk kita. Silap tu adalah silap kita. Setting tu pada awal kita kena perbetulkan. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Cuma sedikit makluman.